Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. What up guys, kita kembali dalam malam puaka. Aku nak ucapkan selamat datang kepada yang baru lagi join malam puaka dan kepada geng-geng puaka sekalian. Terima kasih kerana sudi lagi menonton Zaf channel. Sebelum aku mulakan kisah dalam malam puaka, aku just nak ada satu announcement ataupun satu pengumuman yang agak baik. Di atas sokongan korang semua, Malam Puaka available on Spotify guys. Kita dah ada di Spotify, di platform Spotify podcast. Korang dah boleh dengar dah. Sebab ada di antara geng puaka yang nak dengar sambil jogging. Aku tak tahu kenapa korang nak juga sambil jogging tu kan. Feel seram agaknya. Maybe lah kan. So korang dah tak payah dah susah-susah nak dengar pun kena masuk YouTube apa semua. Tak payah dah. Korang just pergi dekat Spotify dan boleh cari Malam Puaka dan korang boleh dengar sambil jogging ke, sambil makan ke kan. Kadang-kadang buang air pun nak dengar, korang boleh dengar. Dah terbaik dah sekarang guys. So pada malam ni, kisah yang aku nak kongsi dengan korang berkenaan dengan Sarawak. Yes, daripada Penang kita pergi ke Sarawak pula kali ni. Kita patah balik sebab aku pun pernah cerita berkenaan dengan Sarawak. Tetapi malam ni, dia berkenaan dengan lebih kurang sejarah-sejarah jugalah. Pernah tak antara korang dengar apa itu orang bangkit? Maybe lah kebanyakan antara kita yang tak pernah dengar pun apa orang bangkit. Tetapi kita akan rasa seram kalau aku cakap hantu bangkit. Yes, hantu bangkit ni pun ada sejarah dia. Dan malam ni aku nak kongsi dengan korang. So tak nak lengah masa, kita teruskan dalam Malam Puaka. Macam mesti korang tanya, Zaf apa macam YB, apa macam orang Jawa kan. Tunggu dulu, nanti korang tahu lah sebab apa aku pakai macam ni. Pernah tak antara kita dengar berkenaan orang bangkit ni? Majoriti yang tinggal kat area Semenanjung aku boleh cakap tak pernah dengar lah Tetapi yang mana orang Sarawak yang tengah tengok sekarang ni, cuba korang tanya nenek moyang korang, confirm antara diorang pernah dengar berkenaan orang bangkit ni. So apa itu orang bangkit? Orang bangkit ni dikatakan satu sumpahan yang akan terkena selama 7 keturunan guys. Sejarah dia bermula dekat satu pulau yang dipanggil Pulau Puteri ni. Dulu dekat Pulau Puteri ni ramai penduduk diorang terdiri daripada suku kaum Boyan. Suku kaum Boyan ni orang Jawa lah aku boleh cakap. So pekerjaan lelaki Jawa ataupun lelaki daripada suku kaum Boyan ni adalah perantau ataupun aku boleh cakap nelayan. Sebab diorang akan pergi merantau untuk jual hasil tangkapan diorang. Ikan ke, sotong, ketam, apa semualah. So diorang dulu suka berdagang. Diorang tekun pergi berdagang dekat sana, dekat sini. So kat Pulau Puteri ni bukan terdiri daripada orang Boyan sahaja. Ada yang daripada Aceh datang dan menetap di Pulau Puteri ni, dan diorang akan dipanggil Boyan Aceh. Senang cerita, sesiapa sahaja yang datang kat Pulau Puteri ni, sebabkan majoritinya adalah daripada suku kaum Boyan, diorang akan ada nama depan Boyan. Yang famous sekali adalah suku kaum Kayong. Kayong ni terletak dekat area Kalimantan Barat. So daripada Kalimantan Barat tu, orang Kayong ni datang berdagang dan majoriti diorang menetap dekat Pulau Boyan ni. So diorang dipanggil Boyan Kayong. Jadi sejarah ataupun sumpahan hantu bangkit ni bermula daripada suku kaum Boyan Kayong ni sendiri. Sebab apa guys? Sebab diorang ni bila pergi merantau, diorang akan pergi ke Singapura, diorang akan pergi ke Malaysia. So pada awal tahun 50-an dulu, tak heranlah kenapa ramai orang-orang Jawa yang terdiri daripada suku kaum Boyan ni mula dah buat penempatan di Sarawak. Dan penempatan diorang ni dipanggil Kampung Jawa, Kampung Semarang, even Kampung Boyan sendiri. Diorang dah mula menetap dekat populasi diorang, populasi orang Jawa ni dah mula banyak dekat area Kuching Sarawak pada tahun era 50-an dulu. Macam mana sumpahan orang bangkit ni boleh bermula? Dikatakan
dekat Pulau Puteri ni ada satu pokok yang dipanggil pokok kedondong. Kedondong confirm makcik-makcik yang pergi Penang kan. Nak kirim jeruk pakli lah, tolong beli. Yang buah kedondong tu, ni pokok dia. Dikatakan bahawa pokok kedondong ni telah mengganggu ketenteraman orang Boyan Kayong ni sendiri. Sebab apa? Sebab daripada kecil, makin tahun pokok ni makin membesar. Dan kalau korang nak tahu sebab apa diorang bengkak dengan pokok ni, sebabkan pokok kedondong ni dah teramat besar, dia dah menghalang cahaya matahari untuk masuk menyinari pulau tu. Dah lah diorang buat cocok tanam. So apabila matahari tak terkena dekat tanaman diorang, habis guys, rosak semua tanaman diorang, tak menjadi. Sebab apa? Sebab pokok ni dah besar haram jadah punya. Besar blok pulau tu. Dan apa yang diorang lagi bengkak, sebab kalau korang nak tahu, Boyan tu sendiri membawa maksud ada sinar matahari. So kalau nama Boyan tu dah membawa maksud ada sinar matahari, matahari pula tak masuk, memang dia bengkak kan. Kurang hajar punya pokok, dia cakap time tu. Penduduk kampung ni yang terdiri daripada suku kaum Boyan Kayong ni dah berbincang dah. Kita kena tebang pokok ni. Yang seorang pula, kita tebang, buat asam apa semua kan. So diorang dah bersetuju untuk tebang pokok ni. Jadi diorang pun try. Hari pertama try, 5-10 orang try tebang, tak berjaya. Pokok tu relax, steady je kan. So masuk hari kedua, setiap harilah diorang cuba sedaya upaya untuk rebahkan pokok ni. Tetapi pokok kedondong ni tak rebah-rebah. Sehinggalah pada hari ketujuh, tiba-tiba pokok kedondong ni mengeluarkan suara guys. Walaupun cerita dia macam Disney sikit, korang percaya tak? Ini apa yang aku baca dekat website, apa yang aku dah cuba cari info dia. Pokok kedondong ni pada hari ketujuh, dia dah mula mengeluarkan suara. Dia cakap, "Hei penduduk Boyan Kayong, kalau engkau tebang aku dan aku rebah jatuh ke tanah, percayalah, sumpahan orang bangkit akan berlaku kepada kaum korang selama 7 keturunan." So apabila penduduk Boyan Kayong ni dengar saja pokok kedondong yang gah besar ni bersuara, diorang pun terfikir, alamak, tebang je. Diorang pun tak tahu je, pokok bersuara, pergi mampu lah kan. Tebang. Diorang pun pam. Dan akhirnya pokok ni rebah ke tanah. So apabila pokok ni rebah ke tanah, diorang pun happy lah. Semua penduduk Boyan Kayong ni dah happy dah. Finally, we made it guys. Kita berjaya tumbangkan pokok tu. Semua dah happy. So diorang buat pesta keramaian. Diorang menari apa semua untuk meraihkan yang pokok tu dah tumbang. Tetapi apa yang diorang tak tahu, pada belah malam setelah penduduk semua dah tidur, pokok kedondong yang rebah tadi ni tiba-tiba berdiri balik guys. Dia berdiri balik dan keesokan siangnya, pokok ni hilang. Jadi apabila penduduk tengok, mana pokok ni? Mana pokok kedondong yang dah rebah ni? Dah tak ada. Diorang dah mula risau. Sebab apa? Sebab diorang tak percaya bahawa pokok first boleh bercakap. Second pula, betul ke sumpahan daripada pokok ni akan terjadi? So apabila pokok tu hilang, diorang dah mula rasa kita dah terkena sumpahan ni. So apabila diorang takut, diorang dah mula ambil langkah berjaga-jaga. Kalau korang nak tahu apa itu sumpahan orang bangkit, dikatakan bahawa sumpahan ni akan terkena kepada suku kaum Boyan Kayong ni, especially kepada mana yang dah meninggal dunia. So kalau ada orang meninggal contohnya kan, dah jadi jenazah, kalaulah diorang tak ambil langkah berjaga-jaga, jenazah ni dikatakan akan bangun balik. Umpama gula-gula. Aku tak nak sebut poch, aku sebut gula-gula sebab ada dah yang takut. So diorang takut jenazah ataupun mayat ni tadi akan bangkit dan menjadi gula-gula. So apa langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sumpahan orang bangkit ni daripada berlaku? Diorang kena ambil jarum emas ke apa macam tu lah, tetapi cocok di ibu jari kaki guys. Diorang percaya yang kalau cocok ibu jari kaki tu, sumpahan tu tidak akan berlaku, jenazah tu tidak akan bangkit balik. So itulah serba sedikit sejarah berkenaan pasal orang bangkit ataupun lebih dikenali sebagai hantu bangkit.
So cerita di sebalik hantu bangkit ni, dia bukan bermula di Kuching, Sarawak dahulu. Dia terlebih dahulu terkena di area Sibu, Sarawak. So pada tahun 50-an dulu, dekat area Sibu, Sarawak tu yang famous berkenaan pasal hantu bangkit ni. Orang Sibu, Sarawak time tu teramat takut. Sebab dikatakan sumpahan ni, walaupun pokok kedondong tu cakap selama 7 keturunan, sampai sekarang masih ada yang percaya bahawa sumpahan tu masih lagi berlaku guys. Dia famous pada tahun 50-an dekat area Sibu, Sarawak. Tetapi masuk saja tahun 70-an dah mula famous, dah mula diperkatakan oleh orang Kuching, Sarawak. So pada tahun 70-an tu orang Kuching, Sarawak dah mula takut dah dengan sumpahan ni. Dikatakan bahawa sesiapa sahaja yang terkena sumpahan hantu bangkit ni, dia akan menjadi gula-gula dan dia akan bangun. Dan hantu ni dia akan mengeluarkan bau yang teramat busuk, macam bau jenazah atau bau mayat yang dah lama, yang dah reput, bau bangkai macam tu kan. Dia akan bangun dan mengeluarkan bau yang teramat busuk. Tetapi korang nak tahu tak apa yang orang paling takut apabila hantu bangkit ni terjadi? Sebab hantu ni dia bukannya main sergah-sergah engkau macam tu je. Dia bila dah bangkit, dia mengeluarkan bau yang busuk. Dan apabila dia nampak, contoh korang tengah berjalan kan, malam-malam korang tengah berjalan balik daripada masjid ke apa, kalau hantu bangkit ni nampak korang, dia akan menjerit. Dia akan mengeluarkan suara. Ada orang cakap dia akan memanggil nama korang berkali-kali. Contoh nama korang Zainal. Contoh korang balik daripada masjid, dia nampak korang kan, dia akan Sana. Dia akan berulang-ulang kali panggil Zainal. Apabila dia dah panggil kau macam tu, contoh Zainal yang balik tadi tu, apabila dia dah panggil macam tu, Zainal ni pun perasan. Kalau Zainal ni tak lari, hantu bangkit ataupun gula-gula ni tadi dikatakan akan berlari dekat Zainal ni dan peluk. Contohnya kalau korang tak lari, apabila korang nampak hantu bangkit ni, dia akan peluk korang dan dia akan gigit. Dikatakan akan gigit korang sampai korang mati. So memang menakutkan lah. Tetapi ada langkah-langkah yang boleh korang ambil kalau korang terserempak dengan hantu bangkit ni. Untuk mengelakkan diri korang daripada dipeluk hantu bangkit ni, korang kenalah peluk bantal peluk. Pelik sikit bunyi dia, tetapi betul guys. Kalau korang nak mengelakkan daripada hantu bangkit ni peluk korang, korang kena terlebih dahulu, kalau korang ada bantal peluk, korang kena peluk bantal peluk korang. Dikatakan bahawa kalau korang dah peluk bantal peluk korang, hantu ni tak boleh nak peluk korang. Tetapi kalau dekat luar takkan nak bawa bantal peluk kan Abang Zaf? Tak, kalau dekat luar pula, ada orang percaya kalau hantu bangkit ni kejar korang, korang kena cepat-cepat cari pokok pisang. Sebab apa cari pokok pisang? Korang kena berlari dekat pokok pisang tu dan cepat-cepat peluk pula pokok pisang tu. So hantu bangkit ni dia akan jam. Dia akan kejar korang. Korang peluk je pokok pisang, hantu ni alamak, pok dia cari mangsa lain. Contohnya macam tu lah. So ada orang yang ceritakan pengalaman diorang, apa yang diorang alami ataupun pengalaman diorang, apa yang diorang pernah terkena apabila terkena sumpahan hantu bangkit ni. So kalau korang nak dengar, jom aku ceritakan pengalaman daripada Jeman. Kisah yang berlaku kepada Jeman ni, dikatakan Jeman ni dulu pekerjaan dia adalah seorang nelayan. So Jeman ni sering kalilah turun ke laut untuk menangkap ikan apa semua kan. Dan Jeman ni adalah daripada suku kaum Boyan Kayong tu. Dia menetap di Pulau Puteri tadi itulah. So adalah seorang perempuan wanita daripada Jawa sana tu. Okey, dia pun berlayar, dia pun pedagang juga. Nama dia Habibah. Habibah ni pekerjaan dia adalah menjual jamu. Sebab macam yang kita tahu, jamu daripada Jawa, baik bang. Hang kasih bini hang, macam muda weh. So Habibah ni apabila dia dah menjual jamu, tak heranlah apabila Habibah ni memiliki rupa paras idaman setiap lelaki, termasuk Jeman. So setiap kali Habibah ni datang ke Pulau Puteri ni untuk berdagang, untuk jual jamu-jamu dia, ramailah daripada kaum perempuan, termasuk juga kaum lelaki yang akan membeli jamu. Lelaki beli jamu apa Abang Zaf? Lelaki akan beli jamu kuat tenaga. Sebab diorang
kan berdagang, diorang kan berlayar, nelayan apa semua dah penat. Jadi diorang perlukan jamu untuk kasih diorang tenaga. Bukan pada waktu malam. Korang jangan kuning sangat Diorang perlukan tenaga untuk bekerja. Sebab sebagai nelayan ni kita kena respect, bukan senang. So Jeman ni dia pun salah seorang customer Habibah ni juga. Tetapi apabila dah banyak kali berjumpa kan, berborak apa semua, Jeman ni dah jatuh hati dekat Habibah. Tetapi yang baiknya dalam ramai-ramai lelaki, Habibah pun dah jatuh hati juga dekat Jeman ni. So nak dipendekkan cerita, sebab dua-dua dah jatuh hati, dah bercinta apa semua kan, jadi diorang pun decide untuk mendirikan rumah tangga. So Alhamdulillah, hasil perkahwinan Habibah dan Jeman ni, diorang dikurniakan seorang anak perempuan. Tetapi kebahagiaan diorang diragut sekejap sahaja guys. Sebab apa? Sebab Habibah ni meninggal dunia akibat tumpah darah. So apabila Habibah ni tumpah darah dan meninggal dunia, Jeman ni keseorangan. Jadilah bapa tunggal yang perlu menjaga anak diorang, yang perlu membesarkan anak diorang. So Jeman ni teramat sedih. Tetapi pada malam selepas saja Habibah meninggal dunia, Jeman yang duduk dekat rumah pada masa tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi daripada arah dapur guys. So Jeman ni pun tengah dodoi kat anak dia. Anak dia yang masih kecil ni tengah dalam bilik kan, dodoi kat anak dia apa semua. Tiba-tiba Jeman ada bunyi macam daripada arah dapur. Jeman ni pun decide untuk pergi ke dapur. Dan apabila dia pergi ke dapur, apa yang Jeman nampak adalah lauk pauk yang ada di atas meja dan periuk nasi seolah-olah telah dimakan. Seolah-olah telah berselerak. Seperti ada orang yang dah makan lauk tadi tu, padahal Jeman tak sentuh pun. Musang makan ke kan? Dia dah tengok lauk tu dah bersepah apa semua kan. So apabila dia tengah memerhatikan kawasan dapur tu, di penjuru dapur tu dia ternampak ada satu susuk tubuh yang berwarna putih. Dan apabila dia tengok betul-betul, dan apabila tubuh putih tu berpusingkan, berpalingkan muka dia, Jeman terus kenal, itulah Habibah guys. So apabila Jeman tengok Habibah macam tu, Jeman pun terkejut. Tetapi tiba-tiba Habibah bersuara. Habibah cakap, "Wahai suamiku Jeman, janganlah engkau risau. Aku kembali bukan untuk menyakiti hati engkau, tetapi aku hanya ingin menjenguk dan menjaga engkau Jeman." Sebabkan Jeman ni dia masih terkaku, tetapi dia rindu ke Habibah. Dia pun cakaplah dekat Habibah, "Sayang, I miss you sayang. Aku rindu kau Habibah." So Habibah ni pun mengalirkan air mata, tetapi dalam keadaan berbungkus seperti gula-gula. Aku tak boleh bayangkan macam mana, tetapi Habibah tu dalam keadaan berbungkus seperti gula-gula. Dan Habibah ni pun melompat. Boom, Habibah ni hilang. So Jeman ni tercari-cari, Habibah. Dan tiba-tiba dia terdengar seperti ada alunan suara di dalam bilik. So apabila Jeman ni dengar macam ada alunan suara di dalam bilik, Jeman ni pun pergilah ke arah bilik di mana baby dia ataupun anak dia sedang tidur tadi tu. Dan apabila dia tengok, dia nampak hantu Habibah ni tadi tengah mengendong ataupun mengendong lah macam tu, tengah dodoikan anak diorang sambil menyanyi guys. Aku tak tahu macam mana pocong, macam mana gula-gula boleh dodoi. Tengah dodoi nak tidur ke anak diorang sambil mengalir air mata si Habibah. Dan Jeman ni pun apabila tengok isteri dia si Habibah ni tengah dodoi ke anak diorang, Jeman pun turut menangis. Tak lama lepas tu Habibah pun letakkan anak diorang di tempat tidur. Dan Habibah pun sempat berpaling ke muka Jeman, pandang si Jeman ni, suami dia tadi. Dan Habibah pun lompat keluar tingkap dan hilang. Jeman yang masih terkaku ni teruslah tengok anak dia yang sedang tidur. Dan Jeman pun decide, okeylah tak apalah, dia pun tidur. Pada keesokan malamnya, si Habibah ni tadi akan datang lagi. Akan datang untuk dodoi ke anak dia, untuk tengok si Jeman ni, untuk tengok anak dia, maybe sebab rindu kan. So dia setiap hari boleh dikatakan Habibah, hantu Habibah ni yang seperti gula-gula ni tadi akan datang ke rumah Jeman ni untuk tengok anak diorang ni. Tetapi apa yang korang perlu tahu, kenapa Habibah selalu datang? Sebab sumpahan hantu bangkit ni dikatakan akan berlaku selama 44 hari. Kiranya kalau dia dah mengganggu engkau kan, contoh yang meninggal tu isteri kau akan datang ke rumah kau selama 44 hari. Macam itulah untuk jenguk engkau apa semua kan. So disebabkan Habibah ni
dah berupa hantu, dia sebenarnya dah meninggal dunia. Setiap hari yang dia datang tu, kulit dia akan mula mereput. Jadi setiap hari daripada tak mengeluarkan bau yang busuk, dah masuk hari ke-15 dah mula ada bau yang kurang menyenangkan. Sampai Jeman pun setiap kali Habibah datang, dah hari ke-15, hari ke-20 macam tu, dah mula dah Jeman ni dah rasa macam bau ni tak boleh tahan lah. So sebabkan bau yang teramat busuk, Jeman ni pun decide untuk terus bagi tahu Habibah, "Hey Habibah, walaupun aku rindu engkau, aku tahu engkau bukan isteri aku. Engkau adalah hantu bangkit. Aku tak nak engkau datang dah." So apabila Habibah dengar si Jeman ni cakap macam tu, dia seorang mak, dia seorang ibu yang rindu ke anak dia, walaupun dia hantu kan. So dia marah. So dia pandang Jeman, Aku suka hati aku lah nak datang pun. Ini anak aku. Kau berani halau aku Kau siap, aku akan mengganggu seluruh penduduk kampung. Lepas tu Habibah pun letak anak dia, berlalu pergi dalam keadaan marah macam tu. So apabila Jeman dengar Habibah ugut dia macam tu, Jeman dah takut. Jeman dah Astaghfirullahalazim. So keesokan harinya, Jeman pergilah jumpa kawan dia Halim. Jeman pergi jumpa kawan dia untuk bagi tahu apa yang dia alami. So dia bagi tahulah Halim ni yang, hantu Habibah, hantu bangkit Habibah, isteri aku telah mengganggu aku. Dia telah datang ke rumah aku. So apabila Halim dengar apa yang Jeman cakap, Halim pun terus, Jeman, aku rasa engkau dah terkena sumpahan hantu bangkit ni. So apabila Jeman dengar macam tu, ya Allah, kalaulah aku tahu yang sumpahan ni betul, sewaktu Habibah meninggal dunia, telah aku cocok jarum ke ibu jari kaki dia. Sebab itu salah satu cara untuk menghalang sumpahan tu daripada berlaku kan. Tetapi semuanya dah terlambat. Jadi Jeman cakap kat Halim, apa Halim yang aku patut buat? So Halim terus bagi tahu Jeman, kita kena hentikan Habibah. Kita kena hapuskan hantu bangkit ni. Sebab kalau kita lambat, dia akan mengganggu penduduk kampung. Dan itulah yang berlaku guys. Hampir keseluruhan rumah penduduk kampung telah mengalami gangguan, di mana Habibah ni akan datang di setiap rumah pada belah malamnya dan akan mengetuk pintu dan tingkap rumah diorang dengan cara membuat bising. Dia akan ketuk menggunakan kepala dia guys. Sebab dia kan gula-gula kan. So dia akan pergi dekat setiap rumah penduduk dan dia akan ketuk buat bising. So itu telah menakutkan penduduk kampung pada masa tu. Bukan sahaja dia mengganggu rumah-rumah penduduk kampung, dikatakan Habibah ni ada satu malam tu, adalah budak-budak laki kan, budak-budak kampung laki tengah duduk jamming, main gitar dekat tepi longkang kan, ramai-ramai main gitar apa semua. Tiba-tiba diorang ternampak hantu Habibah ni berdiri daripada jauh, dan Habibah ni terus menjerit, hantu bangkit. Semua takut, bertempiar lari. Dan hantu Habibah ni tadi kejar diorang dengan memanggil nama. Contoh yang main gitar tu tadi, nama dia Zul. Dia kejar, Zul. Zul ni pun lari dengan member-member dia, bersepah lari sebab nampak hantu Habibah ni tadi. So apabila macam tu, hantu Habibah ni dah makin mengganas, telah mengganggu seluruh penduduk kampung. Jadi di setiap rumah dipasangkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran guys. Dan setiap malam diorang akan mula membaca Yasin, supaya untuk mengelakkan daripada hantu Habibah ni mengganggu diorang. Dan selepas saja tamat 44 hari, alhamdulillah, Jeman dan seluruh penduduk kampung tidak lagi nampak hantu Habibah ni. Dan hantu Habibah ni tidak mengganggu lagi. So apabila kejadian tu telah berlaku dan diorang percaya bahawa sumpahan tu adalah betul, sumpahan hantu bangkit ni bukanlah mitos ataupun daripada mulut orang sahaja, jadi penduduk kampung telah mengambil langkah berjaga-jaga, di mana setiap orang yang meninggal, apabila sebaik saja diorang meninggal dunia, diorang akan cocokkan jarum di ibu jari kaki, semata-mata untuk mengelakkan sumpahan orang bangkit ataupun hantu bangkit ni terjadi lagi guys. Walaupun kisah hantu bangkit ni kita tak tahu sama ada betul ke ataupun ia hanyalah mitos ataupun cerita legenda daripada nenek moyang kita turun-temurun apa semua, korang kena tahu kisah
sumpahan hantu bangkit ni pernah menggemparkan area Sibu dan Kuching Sarawak, especially pada tahun 50-an dan 70-an dulu. Dan aku tak heran kalau aku nak cakapkan sehingga kini, sehingga zaman sekarang ni masih ada yang percaya bahawa sumpahan hantu bangkit ni masih lagi berlaku. Tetapi aku tak kisahlah sama ada betul ataupun tidak. Ini hanyalah sebuah cerita. Yang penting kita ambil segala pengajaran. Dan walaupun cerita ni kemungkinan tipu ataupun kemungkinan betul, kita janganlah sesekali taksub, janganlah terlalu takut. Kita kena percaya tiada yang boleh memudaratkan kita selagi kita meminta pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Janganlah kita meminta pertolongan daripada benda-benda selain daripada Allah. Kerana itu telah jatuh syirik dan kita tak nak sampai ke tahap tu. So aku harap korang just anggap ini hanyalah cerita rakyat ataupun cerita yang dibawakan pada zaman dulu kepada kita sebagai pengajaran. Okay, so aku harap korang terhibur dengan kisah orang bangkit dan hantu bangkit pada malam ni. Aku nak minta maaf kepada orang Sarawak especially kalau ada info ataupun ada yang aku tersalah cakap dan mengguris hati korang. Sebab info dan segala maklumat yang aku dapat ni hanyalah daripada input kawan-kawan aku dan juga daripada social media yang aku cari. Daripada internet yang aku cari, aku kumpul dan aku ceritakan kepada korang. So yang mana orang Sarawak, kalau korang ada info berkenaan ataupun info yang lagi tepat berkenaan pasal orang bangkit ni, aku teramat berbesar hati kalau korang boleh kongsikan info tu di ruangan komen. Aku pun nak tahu sebenarnya, maybe ada yang aku termiss. Banyak aku rasa yang aku termiss kan. Tetapi aku harap korang terhibur dan dapat pengajaran guys. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy guys. Oh, jangan lupa tekan button subscribe dan show your support, show your love. And kalau korang nak dengar tu, lagi sekali, Malam Puaka available on Spotify. Kita sudah ada di platform Spotify. So pergi Spotify, cari Malam Puaka. Alright guys. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum.